سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 66, baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengurang sukatan dan timbangan dan khianah dan mencuri dan pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar dan berjalan pada tempat yang haram. Ini sambungan maksiat daripada anggota zahir yang wajib kita pelihara. Maksiat mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Dan mengurangkan sukatan dan timbangan, ini di antara maksiat tangan. Yang minggu lepasnya dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Yang terdahulunya dan melihat aurah, itu maksiat mata. Melihat aurah itu maksiat mata. Cuma dalam kitab Pati Paridah ni, ada jugalah dalam kitab Faridatul Faraid, tetapi tidak diambil. Sebab saya dah bawa juga kitab Faridatul Faraid ni. Jadi dalam kitab Pati Paridah dan melihat aurah, itu je maksiat mata. Dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Jadi maksiat mata satu je didatangkan, iaitu melihat aurah. Maksiat lidah terdahulunya mengumpat, pelaga orang, batu api, dusta, itu maksiat lidah, memaki, itu maksiat lidah. Dia ada didatangkan beberapa maksiat lidah. Tapi maksiat mata hanya satu saja, melihat aurah. Dalam kitab Pati, dalam kitab Faridatul Faraid, dan dusta dan memaki dan melaknat, itu bahagian lidah. Dan memandang kepada perempuan ajnabiyah dan belia dengan ingin, dan kepada aurah, dan mendengar mengumpat, dan mengurangkan pada sukatan dan timbangan, dan khianah. Itu dalam Pati Paridah. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid ditambah, dan memandang kepada perempuan ajnabiyah dan belia dengan ingin, dan kepada aurah, memandang kepada aurah. Tapi dalam kitab Pati Paridah, maksiat mata hanya satu je, dan melihat aurah. Dia ada maksiat matanya, memandang kepada perempuan ajnabiyah dan belia dengan ingin, dengan syahwat. Maksiat mata dalam kitab Idatul Salikin dan kitab Penuh Bagati sama je. Melihat perempuan halat, perempuan ajnabiyah, perempuan asing, dan belia dengan syahwat. Ataupun muda belia dengan syahwat. Hak ni memang terkadang kita tak faham.
Satunya melihat perempuan ajnabiyah, perempuan halal, dipanggil perempuan asing. Dan melihat akan muda belia. Ataupun dalam sebuah kitab ditulis melihat dia melihat budak lelaki ke gitulah. Tapi bagi kita peliklah. Melihat dan belia. Kau dalam kitab Hidayatus Salikin, yang nak tambah sikit dalam kitab Hidayatus Salikin, dia musurat 58, dan hendaklah engkau pelihara matamu itu ada 4 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang haram, segala yang diharam, seperti melihat akan perempuan halal, perempuan asing yang harus nikah dengan kita. Kedua, engkau pelihara daripada melihat muda belia, baik rupanya, melihat dengan syahwah, dengan ingin. Ketiga, engkau memelihara daripada melihat kepada orang Muslim dengan menghinakan. Pada melihat dengan menghina, melihat umpama jeling itulah. Dia tengok. Melihat dengan menghina pada ni. Orang sombong kan, dia melihat orang macam mana? Sombong tu maksiat hati. Sombong tu maksiat hati. Dia melihat orang dengan hati yang sombong ni, dia melihat orang dengan pandangan menghina. Itu Sengapan mengatakan di antara dosa besar. Bukan dosa kecil. Sombong tu dosa besar hati. Faham? Takabur. Itu maksiat dosa besar hati. Kerana hati dia sombong, dia melihat orang ni, melihat dengan pandangan menghina. Macam mana orang sombong? Dia tengok orang, dia tengok, oh, mari mana dia ni, orang kampung mana ni, duduk tempat-tempat orang stand-up belaka ni. Pandangan dia kepada orang tu, pandangan dia menghina. Ni dok, kalau kita masuk celah, duduk sama-sama dengan orang pakat-pakat, kita duduk tu kita pusing. Tingkah laku, cara bercakap, tingkah laku tu, cara bercakap, apa perkataan yang dicakap tu, Allah, macam tak mati. Ada ni tingkah laku tu, dan mungkin di kalangan orang yang berpangkat ni, orang hebat-hebat ni. Jadi tingkah laku dia tu, cara dia bercakap, apa yang dia bercakap, apa dia bercakap, oh ni apa ni, oh ni tak jatuh lah orang panggil. Cakap dia tak jatuh, cakap dia tak ada nak merendah dia tak ada merendah orang dia. Apa panggil apa? Cakap dia tak jatuh. Pada cakap tak jatuh, cakap meninggi. Mana tingkah laku percakapan tu, hati dengan Allah Ta'ala. Tapi az-zahir yadullu alal batin. Hak zahir ini menjadi tandaan kepada hak dalam hati. Kalau orang hati sombong, tingkah laku dia sombong, cakap khabar dia sombong. Bayangkan kalaulah seseorang tu sombong, dapat pasangan yang sombong, sama-sama berpangkat, akhirnya kesombongan tu menjadi tauladan kepada anak-anak cucu kemudian, melahirkan anak cucu yang sombong. Mana apa tu? Keturunan Azazil dipanggil. Dah ayah pun sombong, anak pun sombong, cucu pun sombong. Keturunan Azazil lah, keturunan Iblis. Dia syaitan ni minal jinnati wan nas. Syaitan dia berjin tak nampak, syaitan dia manusia ni. Dah dia mak ayah ni sombong dah, daripada keluarga yang berpangkat yang sombong, menjadi pasangan yang sombong, dapat anak. Apa pandangan anak? Anak pandang dengar kelakuan mak ayah yang sombong, perkataan mak ayah yang sombong,
Terkadang dia ajar pula pada anak-anak dia. Kita jangan wak komang-komang, jangan wak perih-perih, jangan wak lebih kurang. Kita ni keturunan mana ni? Jangan ngaloh dengan kawan-kawan. Itu anak kampung belaka tu. Mak ayah tak ada pelajaran belaka tu. Dia ajar awal-awal dah sifat iblis. Maka melahirkan anak-anak cucu yang sombong. Jadi sebati dengan kesombongan sampai ketua. Hak ni kalau nak belajar balik ni, kalau kita kata tapi itu bicara bab hati rohani. Hostoko tu hati jasmani. Hati hok doktor perobat di hospital hati jasmani. Hati jisim tu berbentuk. Tapi hati rohani tu duduk situ lah. Kalau kita cakap lah, orang gining ni kena gitu kau hati lain. Kalau cakap lah, nak perobat tak boleh dah. Hati jasmani dia tu. Hati rohani duduk di hati jismani lah. Tak boleh nak perobat dah. Mana kena pergi Cina ke mana ke, tukar hati lain. Kalau gitulah kita kira. Payah. Orang mengajar sebut kata sombong je, terasa hati. Orang mengajar sebut kata sombong je, terasa hati. Kata ke dia. Orang mengajar pun satu nyakit pula. Sombong, tengok ke muka dia. Sombong, tengok ke muka dia. Terasa hati sungguhlah kawan tu. Sombong, tengok ke kita. Sombong, tengok ke shilling. Yang sombong tengok muka orang tu apa? Dia kata-kata ke dia lah. Tapi memang dia sombong. Daripada keluarga yang sombong. Anak cucu yang sombong. Tu kata keluarga Azazil. Orang yang berpangkat tinggi, dia punya tawaduk. Pangkat tinggi tak jatuh. Bukan tawaduk, dia akan diangkat tinggi pula oleh orang. Dia pangkat tinggi. Keluarga pangkat tinggi. Tapi dia tawaduk. Dia merendah diri. Pangkat tinggi tak jatuh. Tapi di sisi pandangan orang angkat tinggi orang ni. Hak tadi tak pangkat tinggi sombong, orang lain meluak tengok. Sampai peringkat, kemudian aku dah tak pencing dah, orang nak pergi salam pun malah ingat kesombongan dia masa dia pegang ada pakat dulu. Ni orang sombong. Tu sombong dia. Dengan kesombongan dia, orang ni bicara bab melihat dengan mata dah kata menghina tu dosa besar. Cakap kabur dia menyakiti hati orang dosa besar. Dengan kesombongan dia ambil tindakan macam-macam. Dia menzolimi orang ni. Hak bawah-bawah ni tak dengar kata dia akan menzolimi. Dia tukar ke, dia buat macam mana ke, dia susah. Apa tak dengar kata aku. Ini dosa anak Adam lagi ni. Ni orang pesen ni sampai di masyar, semua makhluk Allah akan pijak dia. Ada ni. Dia kata kalau kita dengar duduk sama dengan orang gini, ke pok ni tak mati orang kali. Ke macam mana? Haji penuh lah juga. Panggil duduk. Tak selesa nak duduk. Tapi duduk lah. Tapi cara tu. Tak jatuh. Tak ada nak merendah diri, tak ada. Tapi kalau orang berpangkat merendah diri, akan dihormati sampai ke mati. Walaupun dia sudah pencing, orang menghormati. Oh, dia dulu masa kerja, dok sombong. Orang puji. Tapi dia merendah diri bukan nak puji yang orang. Tapi Allah akan angkat. Man tarafa'a wada'ahu Allah, wa man tawada'a rafa'ahu Allah, Nabi kata. Orang yang mengangkat diri, Allah akan merendahkan dia. Orang yang mengangkat diri, Allah akan menjatuhkan dia. Allah akan merendahkan dia. Orang akan pandang rendah dia. Dia sombong seorang dia je sampai ketua pun. Sebaliknya mereka yang merendah diri, Allah akan angkat dia. Itu je lah. Mana orang ni berpangkat tinggi macam mana pun, dia merendah diri. Akhirnya orang mengangkat dia. Tapi daripada hati yang sombong, dia melihat kepada orang Muslim dengan menghina. Dengan menghina. Yang keempat, engkau pelajari daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Yang pertama, melihat perempuan yang halal. Yang kedua, engkau melihat daripada engkau pelihara daripada melihat muda belia, baik rupanya, melihat dengan syahwah, dengan ingin. Itu dalam kitab Faridah. Dan belia dengan ingin. Melihat perempuan ajnabiyah
Sama ada ingin ke tak ingin sebut terdahulunya, hukumnya haram. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Adapun melihat belia ni dengan ingin barulah jadi haram. Tapi kita orang Melayu ni sebut melihat belia, muda belia ni, kita jadi pelik. Dah siapa belia ni? Belia ni bukan belia wanis, bukan. Belia. Tak. Belia lelaki, tak. Belia wanis. Gitu. Itu perempuan. Sekarang ni melihat belia ni lelaki lah, jantan lah. Kan dia jatetina kan. Jatetina. Anak demo jatetina. Saya pergi pondok di Pulau Kelantan tu. Dia tanya mak saya, arwah mak, anak jatetina. Orang Kelantan. Mak jawab laki. Dia tanya jatetina macam ayam itik lembu kambing ni. Orang Kelantan. Jadi tanya mak, anak jatetina, sebab pondok tu ada budak, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Jadi waktu ni tanyalah, anak jatetina. Mak saya jawab laki. Dia tanya jatetina macam lembu kambing ni. Tapi tu dia lah. Tak ada salahnya tu lorak dia. Jadi muda belia ni lelaki. Dia panggil amrak. Amrak ni budak lelaki yang belum tumbuh misa, belum tumbuh janggut. Jadi kita ni kalau misa licin, janggut licin, amrak lah muda belia. Tak masuk waktu tu orang tua. Cuma misa janggut dah tumbuh. Dah ni dia amrak ni muda belia yang belum tumbuh misa, belum tumbuh janggut. Apa bendanya? Orang Melayu lain budaya. Ada bangsa, contoh bangsa Arab contohnya, fitnah budak lelaki yang belum tumbuh misa janggut ni lebih besar fitnah daripada perempuan yang ajnabiyah lagi. Sebab budak lelaki ni dia ada jenis comel kan, putih macam budak perempuan. Jadi misa tak tumbuh lagi, janggut tak tumbuh lagi, mana bibir merah, mata celak, bagi setengah-setengah golongan dia lebih membangkitkan syahwah pada mereka nak banding tengok budak perempuan. Ni. Kita orang Melayu tengok muda belia hak lelaki tu lah dengan syahwah. Tengok syahwah apa dia budak datang. Kita orang Melayu. Orang Melayu tak reti benda begitu. Orang Arab kalau dipimpin anak saudara lelaki, anak lelaki dipimpin, takut hilang ke apa ke, akan timbul fitnah dah. Pimpin budak nak pergi mana tu? Sebab bangsa dianya, antara fitnah besarnya liwat. Kita orang Melayu tak kenal. Orang Melayu kenal liwat ni kemudian dah. Nak sebut liwat pun tak pandai. Lewat lah. Lewat tu lewat mari sekolah. Lewat mari kerja. Liwat. Orang kita tak ada sebut dulu. Apa benda liwat ni? Orang tak tahu. Jadi popular liwat tu kemudian. Jadi adalah kisah popular tu. Dulu orang tak kenal. Dan nak sebut tak pandai. Liwat. Lewat. Lewat tu lewat. Dia tak boleh. Dia lebih besar fitnah lagi ni muda belia. Kan muda belia ni kadang-kadang dia putih, comel. Lepas tu kalau duduk pondok, memang kalau budak-budak comel ni, Tugu akan larang daripada pakai umpama celok. Tugu dakwi. Pakai celok mata. Kan sunat pakai celok mata kan? Tapi kalau budak-budak lelaki putih-putih comel, Tugu dakwi. Sebab apa? Takut timbul fitnah. Tapi bagi kita umum ni jadi, fitnah apa? Budak lelaki ni kan? Tak ada ni. Jadi kalau melihat muka budak lelaki dengan syahwah, dengan syahwah orang haram. Melihat perempuan ajnabiyah, perempuan asing yang halal nikah kita, hak tu melihat tanpa ingin pun haram dah. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i kita dah bicara dah dahulu. Hak ni hak melihat muda belia ni dengan syahwah barulah hukumnya haram. Melihat dengan syahwah hukumnya haram. Melihat dengan keinginan lah. Melihat dengan
keinginan. Siapa memang harus tegur dakwi. Jangan pakai celok. Sebab apa? Sebab jadi comel. Budak comel. Hak putih-putih itulah. Jadi misal janggut tak ada. Sekali-sekali tengok macam budak perempuan je. Dia gitu. Macam budak perempuan. Atau jadi fitnah tu. Muda belia tu. Tapi kita tak reti. Lepas tu ginilah. Kita orang Melayu. Kalau kita gurau sama lelaki. Kalau kita tepuk punggung kawan kita, tak apa. Mari mana mong kita tepuk punggung dia, tak apa. Kita jangan pegang kepala. Pegang kepala mengamuk Orang Arab jangan cuba tepuk punggung. Cuba tepuk punggung dia maki. Sebab apa? Nak liwat tu, tepuk punggung dia tu. Nak punggung dia lah, nak dubur dia tu. Dia tak boleh. Tapi orang Arab ni kalau pegang kepala dia tak apa. Sebab tu kalau kata orang Arab ni dia nak ke hadapan, kita duduk. Dia boleh pegang kepala, dia pun pergi ke hadapan. Allah pegang kepala orang, dia tak apa pegang kepala. Kita orang Melayu pegang kepala tak boleh. Tepuk punggung tak apa. Orang dia tepuk punggung memang kena maki, memang kena tumbuk lah. Sebab apa? Apa maksud dia tepuk punggung? Maknanya nak dubur dia. Gitu benar. Dia gitu. Kita orang Melayu lain. Kita Melayu sebut kata muda belia tadi tu. Apa benda? Tengok dengan ingin. Ingin apa budak lelaki? Tu orang kita. Tak ada masalah orang kita. Tak ada masalah. Sebab tu setengah tempat kalau budak tu comel sangat, dia akan kurangkan keluar. Sebab apa? Jadi fitnah. Jadi bahaya. Tak selamat budak ni. Kena dia orang budak ni nanti. Budak ni. Tapi bukan tempat kita lah. Sebab melihat muda belia ni hukum haram dengan syahwat ni, dan kita ada tu salikin ada, dan kita pernah bagi hati ada, dan kita Faridatul Faraid pun ada. Melihat kepada perempuan ajnabiyah dan pati padah dia tak ada hari tu. Dan belia dengan ingin dan kepada aurah. Jadi dalam kitab pati paridah dia hanya ambil melihat aurah sahaja. Melihat perempuan ajnabiyah tidak diambil, itu hukumnya haram walaupun tidak ada syahwah. Melihat muda belia dengan syahwah hukumnya haram. Tapi melihat perempuan ajnabiyah ni sama saja. Perempuan melihat muka lelaki pun sama saja. Kalau dengan keinginan hukumnya ada, walaupun tak ada keinginan hukumnya haram. Tapi pandangan yang daif dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i, pandangan mazhab Maliki, Hanafi contohnya, lelaki melihat perempuan, perempuan melihat lelaki haram apabila ada syahwat. Melihat saja tak ada syahwat, macam contoh melihat muka perempuan tua, budak perempuan tengok muka lelaki tua tak ada syahwat apa, hukumnya makruh. Itu pandangan sebahagian ulama lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita memanglah melihat perempuan ajnabi ni haram walaupun tidak ada syahwat. Perempuan melihat lelaki ajnabi pun haram walaupun tidak ada syahwat. Itu berkaitan dengan maksiat mata, dan kita ni hanya ambil dan melihat aurah dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Dan mengurang sukatan dan timbangan. Ini maksiat tangan. Wailul lil mutaffifin. Siapa mutaffifin? Orang yang mengurangkan sukatan. Wailul lil mutaffifin. Wail ni satu wadi, satu lembah dalam neraka Jahannam. Bukan neraka Jahannam ni. Dia satu wadi, satu lembah di dalam neraka Jahannam. Yang mana neraka Jahannam tu 400 kali sehari minta dengan Allah Ta'ala tak ambuh duduk dekat wail. Neraka Jahannam pun tak ambuh duduk dekat dia. Neraka Jahannam ni neraka lah. Tapi neraka Jahannam ni tak ambuh duduk dekat dengan wail. Sebab dia lebih panas, lebih gelap, lebih segala-galanya. Nak banding dengan neraka Jahannam, hok panas-panas sangat dah. Wail ni, satu wadi dalam neraka Jahannam ni lebih panas.
Neraka Jahannam pun tak mau duduk dekat dengan dia. Bayangkan. Wail ni. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Bagi orang yang mengurangkan sukatan, timbangan. Lepas itu di antara dosa-dosa yang besar, menipu orang. Mengurangkan sukatan ni dosa besar. Dosa dengan anak Adam. Pada harta. Jadi balasannya wail. Tiba-tiba salah pengajaran, wailung ni masuk ke dalamnya orang yang semayang tak khusyuk. Tu karut sangat. Surah Ma'un itulah. Wailul lil musallin alladhina hum an salatim sahun. Oleh almarhum Baba Najibuddin Kerandang sentiasa memperingatkan ayat ni. Sebab masa almarhum duduk Mekah, masa mengajar di Masjidil Haram, orang Melayu ni Fotoni ke Malaysia ke Indonesia ke, zaman dulu pergi Mekah 4 bulan. 4 bulan pergi duduk Mekah. Jadi nak mengejar haji itulah duduk 4 bulan. Jadi sementara tu mereka belajarlah. Di Masjidil Haram ni belah-belah syekh mengajar. Maka orang Melayu tak kan nak pergi dengar syekh Arab. Maka dicari guru yang cakap Melayu. Di antaranya Baba Najibuddin Kerandang. Jadi masa tu orang Fotoni, orang Malaysia, Indonesia akan kenal lah. Orang pergi Mekah. Di antara persoalan yang biasa ditanya oleh orang kita, ni. Adakah sembahyang tak khusyuk masuk wail? Ayat tu terang-terang. An salatim sahun. Lalai daripada sembahyang. Bukan fi salatim sahun. Bukan lalai dalam sembahyang. An. Ada pula rekanya. Lalai terhadap sembahyang. Tak suruh reka lah. Lalai daripada sembahyang. Ada duk reka. Lalai terhadap sembahyang. Tu rekaan. Ada? Ada. Saya dengar masa ada orang mengajar masa budak-budak. Tu ajaran salah. Orang mengajar macam mana? Rukun sembahyang ada 3. Betul? Qalbi, qauli, fi'li. Betul lah. Qauli takbir, Fatihah. Fi'li berdiri, rokok, sujud. Qalbi khusyuk. Qalbi tu niat. Diterima ajaran karut daripada orang tua, dia ajar kat orang gitu juga. Jadi khusyuk tu wajib. Tak khusyuk wailun. Tu karut marut. An salatim sahun. Lalai daripada sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. Bukan fi salatim sahun. An salatim sahun. Lalai daripada mana apa? Dia meninggalkan sembahyang. Mana apa? Di sembahyang. Tapi hukumnya tidak sembahyang. Sembahyang tidak melengkapkan syarat dan rukun. Dipanggil meninggalkan sembahyang. Wail. An salatin sahun ni orang yang meninggalkan sembahyang. Sama ada tinggal betul-betul ataupun dia sembahyang, syarat rukun tak lengkap, hukumnya meninggalkan sembahyang. An salatim sahun juga, samalah tempat bagi orang tinggal sembahyang. Wailun juga, walaupun dia rajin sembahyang, tak pernah tinggal, sebab hukumnya tak sembahyang. An salatim sahun juga. Ni pernah dia ustaz, dia mengajar. Kemudian mula-mula saya mengajar dulu. Saya peringat an salatin sahun bukan fi dalam ayat tu. Jangan duduk salah terjemah. Tahu kan an dengan fi tak boleh nak beza. Saya pernah ditanya dalam kelas. Dia tu ayat tu dia kata, mana ayat? An salatin sahun? Cuba terjemah. Saya tanya. Dia pun terjemah. Dalam sembahyang lalai dalam, dia terjemah dalam. Dan dia ngaji, orang mengajar tu sebut dalam. Ni bukan orang ngaji lah, orang dengar. Dan ustaz itu ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Saya pun minta lah, ada tolong terjemah. Dia pun terjemah lah. Lalai dalam sembahyang. Lalai dalam
Saya tanya. Lalai dalam. Ayat sebut fi salatihim ke? Lalai dalam mana fi salatim sahun. Ayat sebut an. An bukan makna dalam. An makna apa? An makna daripada. Lalai daripada, bukan lalai dalam semayang. Dia beza apa dia kata? Dalam dengan daripada. An dengan fi pun tak boleh nak beza. Tapi dia tanya tu sebab dia ambil dari guru yang salah. Sebab guru yang salah tu dia terjemah dengan lalai dalam semayang. Tu dia jahil sangat. An dengan fi pun tak boleh nak beza. Ni hak tukang belajar ni tak pelik lah. Kata ayat tu bukan fi. An daripada. Jadi saya ingat juga adalah ustaz dia kata, dalam kitab tu dia kata. An salat tasahun tu. Dalam kitab. Kitab kabair dah sebesar. Kata awak bawa kitab, dia bawa kitab. Bawa kitab. Jadi di antara ayat yang didatangkan adalah fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Hak dah sebesar ni. Kitab dah sebesar. Kitab dah sebesar. Dia datang ayat Lepas tu, tanya ustaz tu, dah tajuk dia apa atas? Tajuk dia apa? Tajuk dia atas tu. Kalau silap saya, Al-Kabiratul Rabi'ah ke Al-Kabiratul Sadisah ke gitulah. Dah sebesar yang yang keempat kalau tak silap. Dah sebesar yang pertama syirik, lepas tu bunuh orang, sihir gitulah. Al-Kabiratul Rabi'ah ke Sadisah ke 4 ke 6 ke tak tahulah. Jadi tajuk dia tu ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatin sahun ni hak bicara bab dosa besar. Bab kitab kabair dosa besar. Jadi ayat ni cerita dosa besar. Lepas tu ustaz tengok tajuk dia apa atas tu. Kalau kata al-kabiratur rabi'ah tu rabi'ah ke sadisah saya berlupa. Al-kabiratur rabi'ah tarkus salah. Meninggalkan sembahyang. Itu tajuk dosa besar meninggalkan sembahyang. Dalilnya fawailul lil musallin allazina hum an salatin sahun. Tu ayat apa tu? Ayat tarkus solah lah panggil, tinggal sembahyang. Tapi orang ni orang reti juga. Ya sungguh dia kata. Ya sungguhlah sebab tajuk tu tarkus solah. Lepas tu saya tengoklah dia belajar. Dia belajar ada tandaan baris dengan makna. Saya tengok dia tulis bawah tu an salatin sahun dalam sembahyang lalai. Dia tulis dalam terjemahan tu. Guru ajar gitu kali. Tapi saya tak soal lah terjemahan dia. Sebab dia belajar. Kitab tu dia belajar ada tulis baris, ada tulis makna. Saya nampak dah. An salatin sahun dalam sembahyang lalai. Tak betul terjemah gitu. Tapi saya tak cara terjemahan dia. Saya tengok dah tajuk tu apa? Al-Kabiratus Sadisah tak silap lah. Kalau kata Al-Kabiratus Sadisah tarkus salah, meninggalkan sembahyang. An salatin sahun ni meninggalkan sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Lalai sunat dalam sembahyang, bukan rukun, bukan wajib. Takkan tinggal sunat jadi masuk wailun. Tu salah sangat tu. Tapi nilai yang sembahyang pahala banyak mana bergantung kepada khusyuk banyak mana. Penting khusyuk, penting belah kena sembahyang ni zahir batin pun. Wajib sunat penting belah kena sembahyang ni. Bukan kata sunat orang menganyi. Kalau ustaz tu kata sunat biar dia lah. Lepas tu kalau kita kok nanti kita sembahyang kita mikir hari je. Nanti kita sembahyang kita mikir hari tu ini. Dan ustaz tu kata khusyuk sunat. Dah sunat-sunat lah. Kamu tak mau khusyuk, kamu punya hal lah. Kamu akan rugi pada sembahyang, kamu akan kurang. Tak nganyi gitu pula. Ustaz tu kata sunat. Nanti kita pun sembahyang Allahu Akbar. Kita pun mikir hari je. Kita pun mikir. Jadi apabila kata sunat je, seolah-olahnya ustaz tu suruh mikir hari je. Tu pelik faham gitu. Hukum sunat. Lepas tu dia tinggal khusyuk, dia rugilah. Lepas tu kalau kata khusyuk tu wajib, kalau tak khusyuk masuk wailun, tak khusyuk juga.
Atau ngeluh orang tua, orang ngaji salah. Ustaz dak semayang neraka. Semayang neraka juga. Bapa ji, dak semayang neraka sungguhlah. Kalau semayang neraka kat mana pula ji? Dak khusyuk. Dia kata, Allah. Siang kau tua tu. Dah kalau kata neraka pun dak khusyuk ke ji? Kita ni gok. Dia kata, orang tua pun Orang tua ni. Orang tua mikir apa lagi? Orang tua mikir apa lagi? Tak nak mikir dah tak. Kenapa orang tua dak khusyuk lagi? Dak semayang memang neraka. Semayang pun neraka ustaz kita ni. Kenapa je? Kalau dak semayang neraka betul lah semayang baru neraka. Sebab dak khusyuk. Kata dak khusyuk, dak neraka je. Pahala kurang. Dak neraka ustaz dak, pahala kurang. Lama-lama dia tanya pula. Orang tua ni dia dah ingat. Dia ingat awak lama. Lama-lama dia tanya pula. Akhirnya tak ada dah kelas. Dia gimana? Dia tepat awak neraka. dia nak suka awak neraka. Dia juga yang apa? Yang apa? Belah. Mana belah? Belah dah. Cakap belah Cakap sedih lah. Belah. Sedih. Dak semayang neraka. Semayang neraka. Orang tua kan mikir hang mati dah. Tiba-tiba semayang dah neraka juga. Sebab dak khusyuk. Nak sebutnya. Sebut neraka pun dak khusyuk juga. Bukan kata apabila sebut neraka dia khusyuk dah. Tapi jangan pula kata dah sunat. Ustaz tu aja semayang mikir haki je. Tu orang panggil tohmoh gitu tu. Tu hati ada masalah gitu. Sunat-sunat lah. Buka kitab mana pun kata Imam Nawawi khusyuk sunat ni ijma' ulama'. Ada kau tu ada pembicaraan dia pula. Apa maksud dia kalau dia letak hukum wajib? Ada kau pandangan Imam Rafi'i. Khusyuk syarat sah semayang. Bukan setakat wajib. Syarat sah semayang dengan bahawa kena ada khusyuk walaupun sekejap. Kalau mula dah takbir sampai ke salam hanyung sepenuhnya, maka tak sah. Ada kaul pandangan tu. Ada ni. Daripada takbir sampai ke salam hanyut gitu. Dan kita Munatul Musalli antara kelebihan solat berjemaah. Antara kelebihan solat berjemaah, di semayang berjemaah walaupun tanpa khusyuk, dia akan dapat pahala seperti semayang seorang diri yang sepenuhnya khusyuk. Nak cerita kelebihan semayang berjemaah. Orang semayang berjemaah ni tak khusyuk. Dia dapat pahala seperti orang yang semayang seorang diri tapi khusyuk sepenuhnya. Siapa boleh khusyuk sepenuhnya? Tak ada. Itu para-para sahabat, para-para awliya lah. Boleh khusyuk sepenuhnya. Jadi kelebihan semayang jemaah, dia semayang jemaah walaupun tanpa khusyuk, dia akan dapat pahala seperti semayang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Jadi kita ajar semayang berjemaah jangan khusyuk gitu. Kalau orang hati bermasalah, dia akan hurah gitu. Dia ajar gitu. Janji semayang jemaah je. Tak khusyuk pun tak apa. Pun orang lah. Ni payah juga masalah. Hak jenis gini lah. Dia wai ni lembah dan neraka jahanam. Hak dosa-dosa besar belaka ni. Hak ni orang yang mengurangkan sukatan ni dosa besar. Bukan dosa kecil. Balasannya wai lah. Wailun lil mutaffifin. Wai lah. Mana lagi wainya? Orang tinggal semayang an salatim sahun, tinggal semayang sungguh ataupun semayang tapi tidak menepati syarat rukuk, hukumnya tinggal semayang juga. Adapun lalai dalam sembahyang mengurangkan pahala. Sekarang ni dalam radio, tapi saya tak dengar dah. Kemudian ni dulu saya ada dengar balik. Mula-mula cerita comel. An salatim sahun ni bukan orang yang tidak khusyuk, dia kata. Bukan orang yang tidak khusyuk masuk wail, masuk lembah dalam neraka jahanam. Bukan orang tak khusyuk, dia kata. Comel dah. Orang yang melewat-lewatkan solat, masuk waktu dah, tiba-tiba dia wak makna juga, wak khoya, wak mai semayang lewat-lewat. Tu wailu. Apa benda pula lah. Mula-mula comel dah. Bukan semayang tak khusyuk, lalai daripada semayang, dia kata. Bukan lalai dalam semayang.
Kalau lalai dalam sembahyang tu tidak khusyuk, tak masuk wailun. Hak ni lalai daripada. Kenapa daripada? Dengan bahawa waktu masuk dah, dia buat lalai daripada sembahyang. Dak sembahyang lagi. Tu lalai daripada, dia kata. Oh, gitu pula. Kata pelik-pelik sungguhlah. Solat awal waktu, solat wajib. Masuk waktu solat wajib. Solat di awal waktu tu fadilah. Pahala, kelebihan. Dia ada waktu fadilah, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karahah, waktu hurmah. Dia ada ni pembagian waktu ni. Dia ada waktu uzri, waktu darurah. Dia ada beberapa waktu. Kita belajar dalam waktu semayang kan. Dia ada waktu fadilah, awal waktu. Dia ada waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karahah, waktu tahrim. Waktu uzri, waktu darurah. Dia ada pembagian-pembagian waktu. Semayang al-waktu tu fadilah. Melewatkan solat merugikan sebab tak dapat fadilah. Bukan berdosa. Tak berdosa tapi masuk wailung. Sipi mana? Dia tak ada kerja buat. Kamak tak ada kerja buat. Waktu masuk, main telefon. Waktu masuk, duk bersembang. Waktu masuk, duk kedai. Duk pusing-pusing kedai. Duk semayang. Semayang lewat-lewat. Rugilah. Tapi bukan masuk wailun. Dah dia. Dia an salatin sahur ni, lalai daripada semayang. Bukan lalai dalam sembahyang. Bukan kata tak khusyuk masuk wailun comel. Lalai daripada ni, masuk waktu, dia lengoh-lengoh. Solat awal waktu sunat. Melengahkan solat, meninggalkan perkara sunat. Sunat ni buat boleh pahala. Tinggal tidak berdosa. Tidak berdosa masuk wailun. Betul gitu? Jauh tu kan. Kalau salah faham pula. Kalau gitu ajar semai lewat. Bukan ajar semai lewat, cerita hukum. Orang akan main lewat lah. Tu pulang pada dia lah. Sebab hukum agama kita tak boleh nak melampau. Jangan melampau pada hukum agama. Sunat, sebut sunat. Kalau sebut sunat orang tak buat kena sebut wajib. Tu melampau. Orang tak sama. Ada orang perkara sunat ni, ada perkara yang dia boleh buat, ada perkara yang tak boleh buat. Perkara sunat ni tak akan sama. Janji hak wajib cukup. Tu yang penting. Hak wajib cukup. Hak sunat tak sama. Faham tak ni? Dia rajin semai sunat, puasa sunat tak pernah. Dia rajin puasa sunat, semai sunat malah. Tak sama. Dia rajin puasa sunat, dia rajin semai sunat, rajin puasa sunat. Infak kedeku. Tolong orang berat tulang. Dia kalau semai sunat dak berapa. Jarang-jarang dia semai sunat. Puasa sunat, dia tak ada puasa sunat. Tapi khidmat di majlis surah, dialah hak ringan tulang. Kalau bak infak, sedekah jariah, dialah hak paling banyak. Itu satu kelebihan. Hak semai sunat rajin ni, puasa sunat rajin ni, dia tengok barang sepah di masjid. Tidak peduli. Barang terabur atas latar, disepak je, tak ambil pun. Orang ada infak ada apa? Bubuh dah RM1. Tu bukan tong lalu depan. Tu pun kalau tong lalu depan, kalau dia boleh pejam mata, dia pejam mata, wak olok-olok dia tidur. Allah, orang lalu ikut depan muka dia, bubuh RM1. Duit banyak. Tapi kau dah tu je, dia boleh. Pemain sunat dia rajin, puasa sunat dia rajin. Orang tu pemain sunat malah, tengok dia berapa dalam tu. Dah 50-100 dia buh dalam tu. Yang mana perkara sunat ni, ada orang Tuhan wiki dia ni lebih satu perkara ni, kurang perkara ni. Hak pentingnya wajib tu, hak tu tak ada lebih kurang, hak tu mesti cukup. Hak wajib tu dia mesti cukup. Hak sunat ni atas Tuhan berilah. Sebab tu kata perkara ni perkara sunat. Hukumnya sunat. Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Gitu je lah. Jangan melampau. Hak sunat kita tak hukum wajib. Bila sebut kata sunat, dia tahmoh pula. Kalau gitu kau khusyuk sunat, kita takbir semayang, kita mikir hak kerja. Siapa aja gitu. Dah kata khusyuk sunat. Kata susah. Di wahai ni satu wadi neraka jahanam. Mana ni? Bagi orang yang
mengurangkan sukatan dan timbangan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Hak dosa-dosa besar belaka itu. Tinggal sembahyang dosa besar, mengurangkan sukatan dan timbangan dosa besar. Ya, ada ni. Kan dulu-dulu kan orang jual ni kan dia pakai dacing. Kan dacing tu kan dia punya tu. Ada dia. Kan dia angkat tu kan dia punya tu dia dacing ni kalau ada sekarang ni lah, kalau ada dacing ni tu bomonok. Sebab dia kata ada jin nupang di dacing sebab barang lama. Sebab dacing dah redak dah. Jarang-jarang ada dacing. Dacing ni jin tupang duduk, dia tu bomonok barang lama. Kalau siapa nak ke dacing tu, nak ke jin hok nupang duduk tu lah. Kan tu bomo kan dia nak kerih lama, dia nak kakah lama-lama. Dia nak alat ni. Gobek sirih ni. Gobek sirih ni pada alat gobek sirih tua-tua ni. Tu bomonok tu, pak dia barang lama. Tu bomonok, dacing bomonok sebab apa? Dia barang lama. Barang lama ni dia jin nak duduk situ dia kata. Tu bomo kan nak kawan ngejing kan. Dia dacing ni untuk orang dia jin je. Tak dah. Orang pakai kilo, pakai cara ni digital dah sekarang ni, tak ada dacing dah. Jadi dacing ni dia akak kan, dia nampak lak tu dah berhenti, dia lepas dah. Betul dah tu. Kalau dulu tak ada sekilo lah, sekati, 2 kati. Betul dah sekati tu. Dia ni dia ni. Dia nampak tu. Tak berhenti lagi tu dia lepas dah. Pandai. Kemudian hak jarum ni. Letak tu jarum tu dah berhenti molek lagi. Akak dah. Allah. Pandai ni. Hak tu belum cerita lagi hak dia tipu jarum tu. Dia boleh tipu jarum tu. Sekarang ni orang berniaga lebih selamat. Sebab dia pakai digital. Kalau ikan tu sekilo RM15, dia letak, ni tak boleh RM15 ni, kena RM16 nak kedok. Jadi sebab dia keluar digital kilo dengan harga. Kalau dulu ni orang nega lah, orang nega ni hak jenis jujur ni memang dia ada rugi lah. Sebab dia timbang sekilo tu dia mesti lebih sikit. Dia timbang sekilo mesti lebih sikit. Sebab dia tak berani nak duduk tengah, takut tak cukup. Lebih sikit. Jadi dia jual ikan ni, abang apa tu? Berapa ni abang apa tu? Abang apa? Hak banyak tu abang setong itu. Dak lah ni tu banyak sangat tu. Mana dia kan? Dia katalah dalam 20 kilo. Dia jual, dia boleh jual dalam 98 kilo je. Hak sekilo tu dia sudah beri ke orang dah. Ada? Jadi tak mau makan hak orang kan, nak jujur. Jadi betul lah dia beli tu 20 kilo. Modal 20 kilo. Tapi dia jual, dia boleh jual 98 kilo je. Kadang tak apa 19 kilo. Sebab masa dia jual sekilo tu, lebih sikit. Jual sekilo, lebih sikit. Jual sekilo, lebih sikit. Jadi 20 kilo tu dia boleh jual 19 kilo je. Kadang-kadang tak apa 19 kilo. Modal dia 20 kilo. Ni. Pandai ni. Ni orang jujur. Sebab tu orang yang tak jujur ni dia tak berapa nak berhenti molek jarum dia akad dah. Tapi sekarang selamat. Betul. Sekilo RM15. Dia pun letak sekilo. Lebih. Macam mana ni? Nak dah ni? Ni RM16 dah ni. Tak boleh dah RM15. Sebab dia lebih kilo tu, harga ada lalu dah. Kan senang kan? Kalau kata ambil ni awak keluar seekor ikan awak keluar. Ni tak apa sekilo ni, 14,5 je ni. RM14 5% tu ada dah di digital tu. Hak tu bagus. Pandai ni. Sebab nak jadi ikan ni cukup-cukup sekilo. Buang seekor, tukar hak kecil. Buang hak besar, tukar hak ni. Buang hak tu, tukar hak tu. Buang hak tu, tukar hak tu. Tak cukup sekilo. Lebih ataupun kurang. Nak ngam-ngam tak boleh. Sama lah aku jual bawang ke apa ke. Nak ngam-ngam tak boleh, payah. Dia nak dah lebih sekilo ni, rugi dia. Dia buat keluar seekor. Tak sampai sekilo, dia tukar pula. Ubah lain pula. Payah. Sekarang ni dah. Nak sekilo, RM15 sekilo, dia ubah. Nak dah ni, RM16 dia kata. Sebab sekilo lebih. Kita biasa, ya RM16 pun tak apalah.
Kalau dibuang seko pula, mungkin ada RM14, 50 sen ke. Jadi hak ni lebih selamat. Tak timbullah mengurangkan sukatan. Hak comel-comel dah gining ni. Dia pun bubuh, dia ambil pula seko, bubuh tambah. Ni orang menega hak padahal tak kurang dah sebab dia digital dah kan. Tapi lepas dibubuh dalam plastik tu, dia ambil pula seko bubuh. Faham tak ni? Dia ambil pula seko bubuh. Sebab apa ni? Tak mau makan hak orang. Orang berniaga yang jujur, yang benar, Nabi kata akan bersama dengan aku dalam syurga Allah. Sebab nak cari orang berniaga jujur ni. Macam tadilah kalau jenis timbang, betul. Sekotok tu 20 kilo. Tapi dah lebih semua, lebih. 19 kilo je boleh jual. Dah rugi dah. Modal dia sekilo. Tapi dah orang jenis jujur, biar tak apa lah. Jangan makan hak orang je. Dia tak mahu makan hak orang. Rugi alik dia tak apa, dia kata. Dia kesedekah. Kalau gitu dia berniaga, sedekah semua. Memang dia sedekah semua. Hak tadi. Digital, ngam-ngam dah. Tak lebih, tak kurang dah. Dia tambah pula seko. Seko tu apa tu? Sedekah. Sedekah tu. Jadi, tiap-tiap kilo dia sedekah. Tiap-tiap kilo dia sedekah. Tiap-tiap kilo dia sedekah. Orang berniaga begini, gulung tikar dah. Tak gulung tikar. Orang berniaga begini. Bahkan, orang apa? Tak pedang tangan, orang tahu. Tak pedang tangan lah. Ada tak pedang. Tak sempat. Hak ni mari, hak ni mari, hak ni mari. Takkan gulung tikar orang berniaga hak jujur gini. Takkan gulung tikar. Takkan tutup kedai. Akhirnya tak sempat sebelah dia. Sebab apa? Berkat tu. Ditambah lebih. Jual apa barang, bawang ke apa ke cukup dah. Dia bubuh sikit lebih. Sebab apa? Satunya dia tambah langsung. Ni tambah langsung ambil hak orang. Yang kedua sedekah lah. Kan ni? Ni hak berniaga hak jujur. Hak tak jujur faham lah. Kalau dulu orang tak jujur, dulu dia pakai ni, dia pakai apa ni? Tu hak cupok gantang tu lah. Dia panggil apa cupok gantang tu? Dia panggil apa? Yelah cupok gantang tu sukatan. Bekas tu panggil mana? Cupok gantang tu sukatan. Hak ni pun tu bomo nak juga ni. Sebut tu bomo je. Tu bomo nak ni barang lama ada jing. Dia kata, mung ni main dengan jing dia kata. Biasa dengar juga tu bomo ni pun. Biasa dengar dia ngaruk tu lah. Jadi main jing. Tengok muka pun keruh dah. Macam jing dah muka dia. Dah main dah jing je. Time dia nak sukat kepada orang, dia ni di atas ni kan. Atas kan dia penuh, dia tarik kan. Dia tarik atas ni, dia akan dia pandai ni. Masa disukat orang yang ni nak ambil, dia lebih jari dia. Dia pandai. Dia sukat. Ketika nak jual kepada orang, dia masa dia parah tu, dia ambil secupok, dia parah dengan tangan tu, masa dia parah tu dia main dah jari dia. Dia makan sikit kat dalam. Tapi kalau dia sukat hak orang banyak nak beli, kebetulan waktu tak ada sukat, dia sukat dia, masa dia sukat tu dia akan jari dia akan main biar lebih. Boleh ke dia biar lebih. Masa nak jual pada orang, masa dia sukat tu dia tarik tu, dia tarik nak jadi secupok lah. Tapi jari dia tu dia ada main dalam biar jadi keluar sikit. Ni. Faham tak ni? Ni orang menipu belaka ni. Tapi kita kalau tak perhati kita tak nampak. Sebab masa dia parah dengan tangan dia tu, cupok tu, masa dia parah gitu kita tak nampak. Tapi dia pandai sekelip mata, sekarang dia tarik. Nak mengurangkan. Kalau dia suka orang sebab dia beli, dia akan tarik tu, dia naik ke atas jari dia. Biarlah kelebih. Ada ni. Ni cara dulu. Sekarang digital. Tak tahulah digital boleh tipu ke tak, tapi digital maknanya
Orang menega pun ni tak rugi, orang beli pun tak rugi. Sebab apa? Walaupun kita nak sekilo, dia akan tanya kita. Ni tadilah sekilo RM15. Ni kena RM16 ni dia kata. Kalau kita tak ambuh, dia akan keluar seekor ikan. RM14.50 dia kata. Tak apa lah. Sebab dia kilo dia naik dari situ, gram dia sekali dengan harga dia naik. Tu selamat sungguh tu. Pada ni ini bicara bakso katang, samalah juga orang meniaga apa pun sama. Dia berbentuk menipu. Mana kalau barang makanan lama, orang beli tak boleh nak makan sebab apa, basi. Ni sama menipu belaka lah ni. Ni bicara bakso katang. Contohlah kita kata bulan Ramadan dijual lauk nasi hok tak habis kemarin. Orang pergi belilah pukul 4, pukul 5, pukul 6 petang. Balik ke rumah, bukan kata nak makan lepas tarawih, nak makan masa berbuka tu basi dah. Faham tak? Maksud dia apa? Maksud dia kemarin, bukan hak dia buat hari tu, dia capur. Ni berat belaka ni. Bulan Ramadan buat kerja. Tapi adakah dia akan maju tempat dia? Tak akan maju. Barakah tak ada, orang tak akan pergi tempat dia. Kena sekali orang tak akan pergi dah. Tapi kalau hak molek, orang akan sentiasa memenuhkan hak tempat dijual. Tu kata orang yang jujur tak akan gulung tikar. Orang yang menipu, walaupun tak gulung tikar, dia tak akan dapat untung yang sama, dan dia akan hilang barakah. Waktu atas dunia, akhirah dia macam mana? Pahala-pahala kebajikan dia akan diganti kepada orang yang ditipu. Ada. Dia kena bayar dengan pahala lah. Ini dosa dengan Adam. Jadi ini menipu. Dah bayangkan kalau beli siang hari, kalau buka puasa pun, kalau dia betul-betul masuk hak hari tu, hak tengah hari tu dia masuk lauk, sahur esok boleh makan lagi. Tak ada masalah. Sebab apa? Tadi masuk tengah hari untuk jual pukul 3. Pukul 3 baru boleh buka gerai. Dia masuk tengah hari, jual pukul 3. Sahur esok boleh makan lagi. Tapi kalau nak berbuka pun basi dah, mana bukan hak hari tu, hak kemarin, hak tak habis. Dia tak habis. Kalau dia beri pada orang, dia rasa rugi. Setengah orang, hak tak habis kemarin, hak baki dia beri pada orang, tak ada masalah. Hak jenis-jenis begini. Kadang-kadang hak mari lambat-lambat beli. Beli nak banyak ni dia lebih. Nak banyak ni dia lebih biar habis. Maknanya setakat balik modal dah apa dah. Jadi kemudian dia akan beri lebih biar nak supaya dia habis. Tak habis juga, diwi ke orang pula ambil. Sedekah bulan Ramadan kan? Ya kan? Tapi bagi orang yang menipu, rugi gitu. Betul macam mana? Dia simpang, esok dia capur dengan baru. Itu cara orang menipu. Itu semua dosa-dosa besar dengan anak Adam belaka tu. Menipu. Ni cerita bab mengurangkan sukatan dan timbangan. Samalah, menipu. Menipu dalam berniaga. Ini di antara maksiat tangan. Dosa besar, dosa dengan anak Adam. Dan khianah, dan mencuri, dan pukul orang, dan bunuh dengan tidak sebenar. Ini di antara maksiat tangan belaka lah ni. Ini di antara maksiat tangan. Khianah ni mana apa? Kita khianah ni, yelah, dia boleh pergi pun khianat ni, kita kena ayat dah khianah dan mencuri dan pukul orang. Dia khianah ni terkadang masuk khianah apa dia? Sihir terkadang. Kena khianat dianya. Meniaga dia, jadi kena tutup kedai, khianat. Orang tak nampak kedai dia. Nak nampak macam mana, buka lapu sikit-sikit. Bukalah lapu besar-besar.
Sekarang ni kan bukan lapu besar-besar, lapu laklik laginya. Kedai dia tu kalau malam-malam jauh nampak dah kuning, merah. Oh macam kan? Kuning, merah, hijau, biru, ada belaka. Dia panggil belaka mari. Tapi dia jauh nampak dah. Ni lapu malak je. Lepas tu dia kata orang nampak kedai dia tutup dah, lapu malak. Tapi betul ada memang atau khianah dia panggil. Orang lalu seperti dia tak buka. Orang lalu hati tak mau berhenti. Dia gitulah. Itu khianah. Memang kena tutup kedai. Kena khianah seumpama tu. Dia macam-macam perbuatan sihir. Atau kalau khianah masuk situ. Dia khianah ni umum lah. Dia khianah ni lawan kepada amanah. Khianah lawan kepada amanah. Amanah ni mengerjakan suruhan. Khianah ni melakukan larangan. Khianah dengan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tuhan kata. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui Allah akan mata yang khianah. Apa makna khianah? Tengok benda haram. Wa ma tukhfis sudur, dan barang yang tersembunyi di dalam hati Allah mengetahui. Tapi apa makna ya'lamu kha'inatal a'yun? Mengetahui Allah akan orang yang khianat mata. Ada khianat mata, melihat perkara yang haram. Itu lebih umum lah. Sebut khianat ni. Buat benda haram, khianat. Lawan kepada amanah. Dan khianat boleh pergi juga kepada sihir lah kalau biasa kitanya. Jadi khianat di sini pergi kepada maksiat tangan. Dan khianat dan mencuri dan pukul orang. Wallahu a'lam. Ni kitab Hidayatus Salikin, muka surat 18, baris bawah sekali. Baris bawah sekali. Kita berhenti di doa tu. Berhenti di doa, di tengah doa. No. Allahumma unzila bika hajati. Situ dah. Jadi kalau nipi itu surat 17, baris bawah sekali. Doa yang panjang tu. Doa yang panjang. Kalau hak tebal agak, muka surat 43. Di doa tengah tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allahumma inni unzila bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qasura amali waftaqartu ila rahmatik fas'aluka ya qadiyal umur. Allahumma inni unzila bika hajati. Ya Allah, ini diturun unzila bika hajati. Diturunkan dengan engkau akan hajat aku. Wa in da'ufa ra'yi, dan jika lemah pandangan aku, wa qasura amali, dan kurang amalku sekalipun. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni selepas daripada sembahyang qabliyah subuh, sampailah kepada iqamah sembahyang fardu subuh. Sebab Nabi terkadang antara qabliyah subuh dengan sembahyang fardu subuh ni di antara Nabi berdoa panjang. Nabi membaca Al-Quran lebih kurang 50 ayat. Nabi mengiring sebagaimana mayat dalam kubur untuk mengingatkan akan hal kematian. Ini.
Mana antara qabliyah subuh dengan sembahyang fardu subuh tu ada perceraian yang lama juga. Antara qabliyah subuh dengan sembahyang fardu subuh ni ada perceraian masa yang lama. Sebab nak tunggu orang yang mungkin dia lambat bangun tidur contohnya. Dia beri masa yang secukupnya. Sebab Nabi SAW memerintahkan supaya memisahkan antara azan dan iqamah sekira-kira tercapai kita panggil orang. Hayya 'alas salah, kita panggil orang mari sembahyang. Dengan masa kita beri tu tercapai kita panggil orang tu. Hayya 'alas salah, belum apa-apa qomat dah. Hayya 'alas salah buat apa? Hayya 'alas salah lah ni. Panggil hayya 'alas salah supaya orang mari sembahyang, kita beri masa yang secukupnya. Orang tu dengan kita azan tadi kalau subuh, dia pun kejut subuh. Dia pun bangun kira hak golik orang, hak normal orang, hak orang waswas kita tak mau kira. Orang hak masuk bilik air setengah jam tu kita nak ambil kira tu waktu. Waktu dah sudah kiraan ni hak normal. Dia bangun tambahan pula. Kalau masjid kampung ni ahli jemaah kita, ahli jemaah yang regular panggil. Ahli jemaah yang tetap sama je. Mana kalau ada 20 orang, 40 orang, 50 orang, 100 orang, hak tu je lah, tambah sikit-sikit je lah. Mana kita kira hak ahli jemaah tetap kita ni masa iqamah tu ada belaka dah. Kita nak beri masa lama mana? 15 minit, 20 minit, beri masa yang secukupnya. Kalau Zuhur Asar tak apa, cepat sikit sebab dia bukan tidur. Zuhur pun sekali lewat sikit sebab orang tidur tengah hari. Kalau nak cepatnya maghrib nak cepat. Maghrib nak cepat sikit. 5 minit, 10 minit, 10 minit okey lah kalau maghrib tu. Sebab dia nak cepat. Waktu maghrib ni ada pandangan singkat, pendek. Gitu. Kalau subuh memang masa yang panjang. Mana Nabi suruh kita asingkan antara azan dan iqamah sekira-kira tercapai maksud kita panggil orang solat. Panggil orang solat awal-awal dia qomat dah. Ni ada ni. Sekarang ni comel dia masjid-masjid ni ada belaka. Dia ada dah. Awak mesyuarat molek bila nak iqamah bukan keputusan imam, bukan keputusan Bilal, keputusan ahli jawatan kuasa masjid. Menetapkan waktu lain 10 minit, waktu subuh 15 minit ataupun 20 minit. Dia buat gitu. Mana-kala ditulis rekah, ada tempat ditulis belaka. Ditulis belaka. Waktu zuhur, waktu asar. Ada tempat dia tukar tu hak tain tu tain. Dia tukar no. Dah lah. Wah terrajin sungguhlah. Waktu masuk dia ada ditukar hak ngetangan tu lah. Ni dia main lak hak elektronik. Ni hak ngetangan ni. Belah-belah di foto ni banyak gitu. Hak main ngetangan ni lah. Dia ditukar, dia punya. Tapi kata tu bila dia rajin lah. Dia letak time waktu tu, comel lah time waktu tu. Time iqamah dia letak kat buku. Kalau setengah tepat dah. Ditulis situ je. Waktu iqamah 10 minit lepas azan melainkan subuh 15 minit. Dia tak letak dah. Dia hanya waktu solat je lah. Dia tak letak dah. Dia letak 10 minit. Selepas iqamah melainkan subuh 15 minit ditulis. Hak ni dak ada setengah tepat. Kata dia rajin sungguh letak tukar minit hak waktu dengan minit hak iqamah tu. Dia boleh lalu dah. Hak orang sekarang ni di elektronik. Masuk waktu je, keluar 10 minit. Masuk waktu je, keluar 15 minit. Lepas tu berjalan masa tu. 10 minit, 15 minit tu termasuk pada masa orang bang. Sebab dia kira daripada masuk waktu 10 minit atau 15 minit. Orang bang 3-4 minit. Tinggal lagi 6 minit. Sebab dia ada 10 minit. Kalau kata 15 minit ada lagi tinggal 10 minit. Gitulah. Tu awak sekarang. Tapi kalau di foto ni tengok gitu, dia tukar mini ikom pun dia tukar satu-satu. Tapi belah sana dia lama. Belah foto ni subuh dia lambat iqamah. Mana kalau setakat kita kejut subuh dengan bang tu, pergi mandi, sampai di masjid itu,
kita sembahyang qabliyah. Lega molek qabliyah subuh. Kita duduk tu, tak qomat lagi di Pulau Fatani. Dia beri masa yang memang secukupnya. Yang kita sedar dengan azan subuh, kita mandi, kita pergi tu, kita sembahyang qabliyah. Panggil apa ni? Lega lagi, tak ada nak cepat-cepat. Dia masa yang secukupnya di sebelah foton ni. Subuh memang masa dia masa cukup lah. Kalau kita terlambat pun tak ada masalah. Berjemaah solat subuh tak ada masalah. Qabliyah subuh kita boleh buat lagi di masjid tu. Ada ni. Kadang-kadang ada setengah tempat tu dia tak letak mini. Orang siapa? Orang sembahyang qabliyah. Dia tunggu pula. Dia tak apa, payah lah. Dia tak apa. Ngam-ngam lah. Keluar dari masjid, kedai kopi pun buka. Boleh minum pagi lalu. Dah kedai kopi bukan buka awal-awal. Ngam-ngam. Sebab hak buka kedai kopi pun hak majmuk di masjid tu kau. Cuma dia balik awal. Balik mana? Balik apa? Rebuh air. Dia balik awal lah. Dia rebuh air tu ngam-ngam lah. Orang keluar masjid, peti kedai kopi dia. Gitu lah. Mana dia kena masa yang secukupnya. Tengah tu nak buat apa? Ni, baca doa, baca Quran, ataupun mengiring. Di antaranya Nabi baca Quran. Ni di antaranya berdoa, tapi doa ni panjang lah. Doa ni panjang. Doa ni memang kalau tengok pada makna doa tu comel lah. Terdahulu doa tu, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa isya suada wa nasra alal a'da wa murafaqatil anbiya. Ya Allah, aku mohonkan dikau kesabaran di sisi ujian engkau, kejayaan ketika berjumpa dengan engkau, dan tempat bagi orang yang mati syahid, dan kehidupan orang yang bahagia, dan menang atas musuh, dan murafaqah dengan para anbiya. Kehidupan orang bahagia. Mana kita orang bahagia? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ini doa ni. Cuma dalam hak nipis ni tak ada baris lah, kena buhlah baris tu. Waftaqartu, dan berharap aku, iftikar aku ila rahmatik, kepada rahmat engkau. Fa as'aluka, maka memohon oleh aku akan dikau, ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur. Ya qadiyal umur, ya qadiyah, qaf alif. Hak tebal tu tak ada alif lepas qaf. Nak ya qadiyah wa ya syafiyah. Nak gitu. Qadiyah wa ya qadiyal umur, wahai Tuhan yang menunaikan pekerjaan. Wa ya syafiyas sudur, wahai Tuhan yang menyembuhkan akan dada. Kama tujiru bainal buhuri, sebagaimana engkau memisahkan antara laut. Antujirani, bahawa engkau memisahkan akan daku. Antujirani, bahawa engkau memisahkan adaku. Min azabis sa'ir, daripada azab neraka. Wa min fitnatil kubur, dan daripada fitnah kubur. Wa min da'watis subur, dan daripada suruan, laungan orang yang laungan sesal. Sebagaimana engkau memisahkan antara laut-laut, kan? Laut ni kan terpisah. Antujirani, fa as'aluka antujirani. Tu maf'ul dia. Aku minta akan dikau, akan bahawa engkau memisahkan akan daku. Min azabis sa'ir, daripada azab neraka. Wa min fitnatil kubur, dari fitnah kubur. Wa min da'watis subur, daripada laungan sesal. Orang sesal macam mana? Orang sesal ni meraung-raung lah. Sesal di alam barzah, sesal di padang mahsyar, sesal di dalam neraka. Meraung-raung lah. Nak kembali balik tak boleh dah. Jadi minta Allah Ta'ala jauhi kita daripada laungan orang sesal, dengan bahawa kita ni tidak akan ada kesesalan,
ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak tak ada kesesalan ni lah. Masuk dalam ayat tu. Wa qalu innal ladzina qalu rabbuna Allah tu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Tak ada duka cita dah. Tak ada sesal-sesal dah. Siapa ni? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Mereka yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, mengesakan Allah dan istiqamah atas taat zahir dan batin. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka ketika mati dan ketika berjumpa dengan Allah. Walahum yahzanun, tak ada duka cita dah, tak ada sesalang dah. Ni laungan kesesalan ni. Kita mau Allah tak pisahkan daripada kita. Jadi nak dapat nak lepas daripada kesesalan, daripada duka cita, allazina rabbunallah summa istaqamu. Tuhan kami Allah, dengan makna kami mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan dan taat zahir dan batin. Ni summa istaqamu, dan istiqamah tetap atas taat zahir dan batin. Olah fala khaufun alaihim, tak ada dah. Tak ada ketakutan dah. Nak mati tak ada ketakutan dah. Alam barzah ke, mahsyar ke, berjumpa dengan tak ada ketakutan. Walahum yahzan, tak ada dah. Duka cita sesat tak ada dah. Kena rabbunallah summa istaqamu. Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i wa qasura anhu amali walam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa attahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni aghrabu ilaika fi. Jadi kalau hak tebal mudah. Sebab apa hak nipis ni kau kena tanda. Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i wa qasra anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa attahu ahadan min ibadik. Dan tidak walam tablughu, tak sampaikan di kau niyati oleh niat aku, wa umniyati, umniyah cita-cita aku, min khairin wa atau daripada kebaikan yang kau janjikan, ahadan min ibadik au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqi fa inni aghrabu ilaika fihi. Fa inni ke fa innahu. Hak nipis ni fa inni, hak tebal pun fa inni. Sesungguhnya aku gemar pada engkau padanya, pada kebaikan. Tak ada fa innahu tau. Fa inni belaka tau. Fa inni aghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu wa as'aluka iyyahu. Jadi wa tu hak nipis ada. Wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dallina wala mudillina haraban li a'daik silman li awliyaik nuhibbu bihubbikan nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ja'alni hadina muhtadina, ya Allah jadikan kami hadina muhtadina, hadin yang beri petunjuk, muhtadin yang diberi petunjuk. Biar kita ni jadi hadin, beri petunjuk. Petunjuk apa?
petunjuk pada jalan yang sebenar. Muhtadin, orang yang dapat petunjuk. Petunjuk ni milik Allah. Petunjuk milik Allah. Petunjuk yang sampai kepada maksud. Petunjuk nisbah tarik jalan. Tu Nabi ada, orang mengajar ada. Kan dalam ayat Quran tak? Satu ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguh engkau ya Muhammad tak boleh bagi petunjuk bagi orang yang kau kasih. Dalam ayat pula lain, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguh engkau memberi petunjuk pada jalan yang benar. Satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguh engkau ya Muhammad tak boleh bagi petunjuk akan orang yang kau kasih. Petunjuk yang sampai bermaksudlah. Dalam ayat innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh kau yang Muhammad memberi petunjuk pada jalan yang benar. Tunjuk jalan. Hadina ni kita tunjuk jalan sebenar. Muhtadina kita ni dapat petunjuk. Ghaira dallina wala mudillina, dan bukan orang yang sesat dan bukan orang yang menyesatkan. Kita minta Tuhan jadikan kita ni orang yang bagi petunjuk. Tunjuk jalan. Muhtadina, dan orang yang dapat petunjuk. Bukan beri petunjuk saja. Dia tak dapat petunjuk. Biar kita ni boleh bagi petunjuk dan kita pun dapat petunjuk. Kita sama-sama tunjuk jalan yang sebenar. Kita sama-sama boleh menjalani jalan yang sebenar. Sama-sama suruh ajak orang belajar, sama-sama kita dapat hidayah, boleh belajar. Jangan kita yang nasihat belajar. Kita tak belajar. Kita buat program kuliah di masjid. Kita yang buat program tak mari-mari pun. Ada kebiasaan gitu. Dia yang panggil orang mengajar, dia tak ada pun. Nak supaya hadina muhtadina, orang yang memberi petunjuk dan orang yang dapat petunjuk. Ghaira dallina, bukan orang yang sesat, wala mudillina, dan bukan orang yang menyesatkan. Bukan orang yang sesat dan bukan orang yang menyesatkan. Dia dua tu jelah. Sama ada memberi petunjuk ataupun tunjuk jalan yang sesat. Orang yang dapat petunjuk, orang yang sesat tak dapat petunjuk. Dua tu lah. Harban bi'a'daik, silman li'awliyaik. Nuhibbu bihubbika an-nasa, wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqi. Allahumma hazad du'a, Allahumma hazad du'a wa alaikal ijabah. Ini doa dan atas engkau lah perkenan. Wa hazal juhdu wa alaikat tuklan, dan inilah usahalah. Wa alaikat tuklan, dah antar engkau berserah. Doa ni, tapi ijabah atas engkau. Terima atas Tuhan lah. Dan kita ni usaha. Wa alaikat tuklan, dan atas engkau lah berserah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Panjang. Allahumma zal habli syadid wal amir rasyid. Allahumma za habli syadid, tali yang kukuh, yang tali kukuh, wal amri rasyid, dan pekerjaan yang cerdik. As'alukal amna, aku mohon akan dikau al amna yaumal wa'in, akan keamanan pada hari pembalasan. Wal jannata yaumal khulud, dan aku mohon akan dikau syurga pada hari yang kekal. Ma'al muqarrabin syuhud, bersama dengan orang muqarrabin yang syuhud akan Allah. Sedap doa.
Wal jannata, aku makan dikakan syurga yaumal khulud, pada hari yang kekal, ma'al muqarrabina asyuhud. Muqarrabina awliya lah. Syuhud ni orang sampai makam musyahadah, yang syuhud akan Allah napah demi napah. Ni oh, mitok tinggi-tinggi lah kita mitoknya. Lepas tu kalau Tuhan nak beri, Tuhan berilah. Sampai tahap tu, sampailah kongkong dekat nak mati. Hilang, fana, tak ada. Tenang je. Tak mati lagi. Tapi seolah-olahnya dia sudah berada di alam yang lain. Tapi dia tenang je. Muka sejuk je, tenang je muka. Allah mungkin di saat tu Allah angkat dia sampai darjah muqarrabin syuhada. Muqarrabin syuhud. Orang sampai makam musyahadah. Macam hak saya baca doa lepas daripada mengajar tu lah. Itu doa almarhum Maba Najibuddin Kerandang. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Pada ni. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Buka kami akan pembukaan orang yang arif billah. Arifin tu orang arif billah nah. Tu doa lepas mengajar. Nenek hak almarhum Maba Najibuddin Kerandang. Ada orang dia dengar dalam radio. Dia dengar siapa ke habis. Dia dengar siapa ke habis. Lepas tu saya baca doa. Lepas saya baca doa, ni doa tu buat aku ni, dia kata. Dia ingat adik-beradik dia. Sebab abang dia duduk masjid. Tapi hak maghrib tu abang dia akan balik ke rumah buka radio. Dia tak tunggu masjid abang dia tu. Hak masa masjid putih dulu hak malam kami. Hak masa ada radio tu. Jadi dia balik rumah abang dia ni. Maghrib jemaah. Kalau maghrib ada orang ngajar dia tak peduli. Dia balik rumah buka radio. Adik ni pun ikut abang dia. Dengar siapa ke habis. Dah siapa ke habis tu. Dia dengar doa ni. Ni doa tu gua aku ni, dia kata ni baba ni, dia kata. Dia tak cang suara. Lepas itu DJ radio tu pun sebut nama. Dia kata kawan pondok, dia kata kat abang dia. Jadi masa mengajar tu dia tak perasan. Cuma dia ikut abang dia. Abang dia balik, dia balik. Apa balik? Nak dengar radio dia tu. Dia pun pelik kat abang dia ni. Apa balik dengar radio? Dengar siapa ke habis? Dia kejutnya doa ni. Sebab ni doa, saya baca doa lepas mengajar tu, doa Maba Najibuddin Kerandang. Almarhum Maba Najibuddin Kerandang. Lepas tu sebut nama tu dia tahulah kawan pondok, dia kata kat abang dia. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Nak futuhat. Tuhan buka futuhat orang yang arif billah. Tu doa. Kalau Tuhan nak perkenan, Tuhan perkenan. Macam sinilah. Nak syurga ni bersama ma'al muqarrabin asyuhud. Bersama orang sampai makam muqarrabin, sampai makam syuhud. Pada ni. Sampai makam musyahadah. Ini makam awliya. Yang kita duduk makam syariat. Yang kita duduk makam, yang kita duduk bicara i'tikad. Ini bicara bab syuhud. Bicara bab musyahadah. Ini bicara bab awliya. Ma'al muqarrabin asyuhud warruka'is sujud. Warruka'is sujud. Nak moleknya wa tu tak ada. Hak tebal tak ada wa. Hak nipis ada wa. Warruka'is sujud. Saya mengaji dengan baba Maba Najibuddin, la ala zahir ar-ruka'is sujud, tak ada wa. Kena hak tebal tak ada wa. Macam mana tak macam tebal. Ma'al muqarrabin syuhudi ruka'is sujud. Dan aku mohon akan dikau syurga pada hari yang kekal bersama dengan muqarrabin syuhud dan orang yang rokok dan sujud. Wal mufina laka bil uhud, dan orang mencunakan bagi engkau dengan janjian. Innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Sehingga engkau mengerjakan barang yang engkau kehendak. Subhanaman
subhana manittasafa bil izzi wa qala bihi subhanalladzi labisal majda. Subhanalladzi labisal majda wa taqarrama bihi subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu. Subhana zil fadli wan ni'ami subhana zil qudrati wal karami subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmi. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, cahaya pada hati, wa nuran fi qabri, cahaya pada kubur, wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi bashari, wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi lahmi, daging aku, wa nuran fi dami, cahaya pada darah aku, wa nuran fi izami, cahaya pada tulang aku, wa nuran min baini yadaya, cahaya pada sebelah hadapan aku, wa nuran min khalfi, cahaya pada sebelah belakang aku, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, cahaya kanan kiri, wa nuran min fauqi, wa nuran min tahti, cahaya belah atas dan cahaya belah bawah. Allahumma zidni nura, ya Allah tambahkan aku akan cahaya. Wa'atini nuran a'zama nura. Wa'atini nuran a'zama nura. Anak gitu. Dia dalam hak nipih ni, wa'atini nuran wa'azim li nuran. Hak saya mengajinya la ala zahir a'zama nuran. Anak macam gitu. A'zama nuran menjadi sifat kepada nura. Wa'atini nuran a'zama nura. Beri akan aku cahaya yang sebesar-besar cahaya. Waja'alli nuran birahmatik ya arhamar rahimin. Tapi panjanglah. Nak baca kena tengok kitab lah. Tulis molek apa semua, di kertas molek. Baris tengok dalam hak tebal, tulis tanda baris molek, tak apalah, baca di kertas. Lepas main Quran tersebut, baca di kertas. Gitulah. Kan? Bani doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara qabliyah subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masghul engkau, jangan bersibuk engkau, melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Al-Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu. Habis baca doa ni pun dok qamat lagi, jangan duk cakap dengan orang, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran sampailah kepada iqamah sembahyang fardu subuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.